Mentaliti sempit macam ni lah yang menyebabkan pelajar baru, even pelajar lama sekalipun, merasakan jurusan yang diorang ambil tu hanya mempunyai kerjaya dalam bidang perguruan ataupun hanya menjadi ustaz, hanya menjadi cikgu. Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikanlah beberapa bidang kerjaya yang sesuai dengan jurusan Bahasa Arab. Seperti yang kita tahu, setiap orang akan ada pilihan jurusan pendidikan masing-masing dan mesti akan ada terima komen, persoalan ataupun stereotip terhadap apa yang kita pilih tu. Jadi kepada mereka yang belajar di luar sana, terutamanya dalam jurusan Bahasa Arab, mesti korang pernah dengar ataupun selalu sangat dengar, oh, kau ambil Bahasa Arab mesti nak jadi ustaz kan? Kau ambil Bahasa Arab tak ada masa depan lain ke selain jadi ustaz? Mesti siap-siap ustaz, mesti jadi orang-orang alim kan? Mentaliti sempit macam ni lah yang menyebabkan pelajar baru, even pelajar lama sekalipun, merasakan jurusan yang diorang ambil tu hanya mempunyai kerjaya dalam bidang perguruan ataupun hanya menjadi ustaz, hanya menjadi cikgu. Okay? Jadi hari ini saya nak kongsikanlah beberapa bidang kerjaya yang bersesuaian dengan jurusan Bahasa Arab. Okay, yang pertama adalah menjadi seorang lecturer lah ataupun pensyarah, di mana pensyarah ni kerjaya dia lebih kurang je macam seorang guru, okey? Iaitu mengajarlah, tetapi dalam golongan orang-orang dewasa. Pensyarah ni memerlukan kepada kelayakan pendidikan yang lebih tinggi, sama ada master ataupun PhD. Dan pensyarah ni bukan sahaja mengajar di dalam kelas, ia juga terlibat dalam penyelidikan, penulisan dan penerbitan kertas kajian, dan juga terlibat dalam pentadbiran di universiti, sama ada menjadi dekan ke, ketua bahagian ke, ataupun menjadi seorang fellow di asrama. Yang kedua adalah interpreter, atau kita boleh sebut sebagai penterjemah lisan. Okay. Penterjemah lisan ni adalah orang yang menterjemah bahasa sumber dalam bentuk lisan kepada bahasa sasaran dalam bentuk lisan. Sebagai contoh mudah yang kita boleh tengok adalah daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Okay. Saya pernah menghadiri satu sidang antarabangsa di mana dalam persidangan ni ramai tetamu-tetamu antarabangsa. Dan waktu itu Perdana Menteri berucap dalam bahasa Melayu. Jadi tugas interpreter ni adalah dia akan duduk di dalam satu bilik yang khas dan tugasnya adalah untuk menterjemah bahasa Melayu tersebut kepada bahasa sasaran, sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Dan pendengar-pendengar ni pula akan memakai satu alat, sama ada earphone ke, headphone ke atau sebagainya lah. Contoh lain yang kita boleh tengok dekat sidang media di televisyen, di mana dekat tepi tu ada seorang interpreter bahasa isyarat. Itu adalah juga merupakan kerjaya seorang interpreter, iaitu menukarkan bahasa sumber dalam bentuk lisan kepada bahasa sasaran dalam bentuk bahasa isyarat. Dan cabaran bagi seorang interpreter ni juga, dia perlu menterjemah secara spontan, iaitu secara terus pada waktu itu. Yang kedua adalah translator, di mana translator adalah orang yang menterjemah daripada teks kepada teks ataupun daripada audio kepada teks, di mana ia menterjemah daripada bahasa sumber dalam bentuk teks ataupun audio kepada bahasa sasaran dalam bentuk teks. Dan penterjemah ni selalunya dia akan menterjemah dokumen, buku, artikel, even sijil sekalipun. Sebagai contoh, kalau student yang nak belajar ke luar negara kan, dia akan datang ke satu tempat ni, sebagai contoh Institut Terjemahan Buku Negara, ITBM, dan dia akan hantar sijil-sijil dia orang untuk translate ke contohnya bahasa Arab lah kan. Okay. Jadi itu adalah tugas translator ataupun penterjemah teks. Okay, seterusnya adalah editor. So editor ni bukanlah penyunting video, tetapi penyunting teks, di mana tugas editor ni sangat besar tanggungjawabnya, sebab dia akan membetulkan segala kesalahan yang dilakukan oleh translator tadi, iaitu penterjemah teks tadi. Okay. Dan editor ni dia akan melihat dari segi penggunaan tata bahasa dan melihat penggunaan dan membetulkan kesalahan dari segi ejaan, bentuk-bentuk ayat dan sebagainya. Dan selepas adanya editor ni, kita ada pula proofreader, di mana proofreader ni tugasnya sama juga seperti editor, cuma dia akan menyemak semula selepas teks itu diedit ataupun disunting oleh editor ni. Maksudnya kalau flow tadi translator, editor, kemudian pas kepada proofreader. Okay. Proofreader ni orang yang bertanggungjawab menyemak semula teks yang telah diedit dan telah ditranslate tu sebelum teks itu dipublish ataupun dibukukan. Dan samalah tugasnya menyemak dari segi tipografi, bentuk ayat yang digunakan, kesalahan ejaan dan sebagainya. Jadi jelaslah kat sini bahawa sebenarnya bidang kerjaya bahasa Arab ni bukan terikat kepada untuk menjadi cikgu ataupun untuk menjadi seorang ustaz saja.
Dia mempunyai kerjaya yang sangat luas, cuma kita saja yang tidak tahu dan cuma kita saja yang tidak mahu dalami. Jadi, hormat pendapat orang lain, hormat pilihan orang lain, kita capai apa yang kita mahukan dan kita akan berjaya.